Seorang perantau berasal dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, bernama Setiawan, dilaporkan meninggal dunia selepas menjadi mangsa dipercayai dipukul beramai-ramai oleh penduduk di Desa Bahu Makmur, Kecamatan Bahu Dopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lelaki berusia 33 tahun itu dituduh mencuri sebuah motosikal. Insiden tragis yang berlaku pada malam Sabtu, 25 Julai 2026 itu turut dirakam dalam sebuah video yang kemudian tular di media sosial. Setiawan dilahirkan pada 24 Januari 1993 di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, merupakan anak kedua daripada 5 beradik. Selepas pemergian kedua orang tuanya, dia menjadi tulang belakang keluarga dengan menanggung perbelanjaan serta menyara semua adik-adiknya. Di kampung halamannya, Setiawan dikenali sebagai seorang yang baik dan rajin bekerja. Dia merantau ke Morowali demi mencari rezeki untuk menyara keluarganya. Selama bekerja di perantauan, ia disebut tetap membantu memenuhi keperluan adik-adiknya dan terpaksa meninggalkan seorang istri yang kini harus menerima kenyataan pahit atas pemergiannya. Menurut kenalan rapatnya, Setiawan tidak pernah terlibat dalam pergaduhan, apatah lagi mempunyai sebarang rekod jenayah. Malah penduduk kampung mengenalinya sebagai seorang yang rajin beribadah. Justru tuduhan bahawa dia mencuri motosikal mengejutkan ramai orang di kampungnya. Inilah rekaman terakhir Setiawan sebelum dia tewas dalam insiden serangan yang melibatkan sekumpulan orang. Ada yang sekadar memerhati, ada yang mengeluarkan telefon bimbit untuk merakam, seolah-olah apa yang bakal berlaku hanyalah satu tontonan. Setiawan hanya mampu berdiri di sebalik kaunter juruang. Wajahnya jelas memperlihatkan ketakutan, seolah-olah dia sudah pasrah bahawa sesuatu yang buruk bakal menimpanya. Persoalannya, sebesar manakah kesalahan yang dilakukannya sehingga dia diperlakukan sedemikian? Kisahnya bermula apabila Setiawan datang ke sebuah kedai serbaneka untuk membeli kain kanebo. Selepas selesai membeli, dia sempat duduk di hadapan premis tersebut. Tidak lama kemudian, seorang wanita tiba untuk membeli susu. Ketika itu motosikalnya ditinggalkan di hadapan kedai dalam keadaan kunci yang masih tergantung di Swiss. Sebaik berada di dalam kedai, dia ternampak Setiawan menghampiri motosikalnya. Pada mulanya dia menyangka Setiawan hanya mahu mengalihkan motosikalnya kerana menyedari kawasan parking agak sempit dan sering dilalui kenderaan lain. Namun sangkaannya meleset apabila Setiawan terus menghidupkan enjin motosikal dan cuba menolaknya keluar dari kawasan itu. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, wanita itu pantas mengejar Setiawan lalu menjerit meminta pertolongan sehingga menarik perhatian orang ramai. Pada mulanya hanya kira-kira 4 orang datang ke lokasi, namun memandangkan kedudukan kedai itu berada di persimpangan jalan, semakin ramai orang mula berkumpul. Melihat keadaan semakin tegang, Setiawan berlari masuk semula ke dalam kedai untuk menyelamatkan diri dan berlindung di kawasan kaunter juruang. Malangnya, tindakan itu tidak berjaya menyelamatkannya apabila dia akhirnya menjadi sasaran amukan orang ramai. Polis bergegas ke lokasi selepas menerima laporan dari orang awam. Namun setibanya mereka di sana, Setiawan sudah dalam kondisi tidak sedarkan diri. Dia kemudian dibawa ke sebuah klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan awal. Namun kerana kondisinya yang semakin memburuk, dia kemudian dirujuk ke rumah sakit Bungku. Walaupun sempat menerima rawatan intensif, nyawa Setiawan gagal diselamatkan. Dia akhirnya disahkan meninggal dunia. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Kompang sebelum dikebumikan bersebelahan makam ayahnya yang baru meninggal dunia pada Januari 2026. Korban meregang nyawa setelah dituduh mencuri sepeda motor oleh warga setempat. Aksi main hakim sendiri berujung maut terjadi di Desa Bahu Makmur yang menewaskan seorang pria yang dituding mencuri sepeda motor. Hingga kini belum ada kepastian sama ada tuduhan pencurian yang menyebabkan Setiawan menjadi sasaran amukan itu benar-benar terbukti. Polis masih menjalankan siasatan terhadap 2 perkara, iaitu dakwaan pencurian motosikal serta tindakan serangan yang menyebabkan kematian Setiawan. Polis telah mengenal pasti beberapa individu yang diduga terlibat dan sedang mengumpulkan bukti termasuk rakaman video yang tersebar di media sosial.
Sukar untuk kita membuat kesimpulan hanya berdasarkan tuduhan yang berlaku pada malam itu. Ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Jika benar Setiawan terbukti melakukan cubaan mencuri motosikal, tindakan yang sepatutnya dilakukan ialah menyerahkannya kepada pihak berkuasa untuk diproses mengikut undang-undang. Namun jika seseorang telah melakukan kesalahan, hukuman bukanlah hak kita untuk menjatuhkannya sendiri. Tindakan memukul sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa juga merupakan satu kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadikan kisah ini sebagai satu pengajaran. Walau sebesar mana sekalipun kesalahannya, tetap memerlukan proses undang-undang. Mencuri adalah salah, tetapi budaya main hakim sendiri juga bukan keadilan. Apabila kemarahan mengatasi akal, manusia boleh berubah menjadi lebih kejam daripada kesalahan yang ingin mereka hukum. Sekolah, nak aku sekolah belajar. Mami nak kena sekolah so. Rakaman ini sungguh memilukan. Seorang suami dilihat menangis histeria di samping jenazah isterinya. Dia tampak sangat kehilangan, hanya mampu memegang kain pengantin milik isterinya. Video ini mengundang rasa simpati. Sekolah, nak aku sekolah belajar. Bagaimana rasanya kehilangan insan yang paling disayangi dalam sekelip mata? Tiada siapa mampu membayangkan betapa beratnya kehilangan itu. Namun di sebalik air matanya yang mengalir, dia sebenarnya menyimpan satu rahsia besar yang tidak diketahui sesiapa. Di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Indonesia, tinggal sebuah keluarga kecil, Wadison Pasaribu, 37 tahun, istrinya Patrisi Ombing, 35 tahun, dan dua orang anak perempuan mereka, masing-masing berusia 7 dan 5 tahun. Wadison bekerja dalam bidang yang menguruskan urusan pinjaman wang, manakala istrinya Patri, seorang suri rumah sepenuh masa. Menurut jiran tetangga, kedua-duanya dikenali sebagai pasangan yang bahagia, mesra, dan mudah bergaul. Seorang jiran berkata dia tidak pernah mendengar sebarang masalah atau pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Malah setiap kali bertemu, kedua-duanya sentiasa bersikap ramah. Pada pagi Ahad 1 Jun 2025, sekitar jam 5 pagi, seorang kanak-kanak perempuan dilihat berlari sambil menangis dan menjerit meminta pertolongan. Jeritan itu didengari oleh seorang jiran. Apabila keluar melihat keadaan, dia terkejut melihat anak perempuan Wadison dan Patri yang berusia 7 tahun sedang menangis ketakutan di hadapan rumah mereka. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, dia kemudian meminta bantuan beberapa jiran lain sebelum mereka bersama-sama masuk ke dalam rumah Wadison. Mereka tidak dapat menggunakan pintu hadapan kerana masih berkunci. Lalu mereka masuk melalui pintu belakang. Sebaik melangkah masuk, perhatian mereka kemudian tertumpu kepada sebuah gundi besar yang mencurigakan. Mereka segera membuka ikatan gundi itu dan mendapati Wadison dalam kondisi terikat dan tidak sadarkan diri. Dia mengalami kecederaan di bahagian kepala selain beberapa kesan lebam dan bengkak pada tubuhnya. Mereka kemudian memeriksa bilik tidur dan sekali lagi dikejutkan dengan penemuan Patri dalam kondisi tertiarap dengan kedua-dua tangannya diikat ke belakang. Apabila diperiksa, Patri disahkan sudah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan mendapati pasangan suami isteri itu dipercayai menjadi mangsa rompakan kerana ada kesan kerosakan pada pintu belakang rumah. Malah polis pada awalnya mengesyaki rompakan itu dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku. Kedua-dua mangsa dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Wadison menerima rawatan kecemasan kerana kondisinya yang kritikal, manakala dua orang anak mereka diserahkan kepada saudara untuk dijaga sementara waktu. Keluarga mula bersiap menghadapi kehilangan yang paling menyakitkan. Jenazah Patri disemayamkan sebelum upacara pengebumian dilakukan. Pada keesokan harinya, tanggal 2 Jun 2025, sanak saudara dan jiran tetangga berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir
buat mendiang Patri yang telah pergi buat selama-lamanya. Kucing nama kucing lah macam. Mami aku. Wadison turut hadir di samping jenazah isterinya. Dia tampak sangat kehilangan dan hanya mampu memegang kain pengantin milik isterinya. Mendiang Patri kemudian dikebumikan di pemakaman umat Kristian di Sayar, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang. Wadison turut menghadiri upacara pengebumian isterinya. Ahli keluarga berharap agar polis segera menangkap pelaku dan membawa mereka ke muka pengadilan. Wadison belum sempat disoal siasat kerana masih dalam kesedihan dan sedang menjalani rawatan. Dalam masa yang sama, polis terus menjalankan siasatan untuk mencari pelaku yang bertanggungjawab. Polis mengesyaki kes ini mungkin berkaitan dengan urusan jual beli tanah yang baru dilakukan oleh Patri. Mereka turut menyiasat sama ada pekerjaan Wadison dalam bidang koperasi simpan pinjaman wang mempunyai kaitan dengan kejadian itu. Namun semuanya masih dalam siasatan. Ketika orang ramai masih menunggu perkembangan kes ini, polis akhirnya mendedahkan satu fakta yang mengejutkan. Orang yang selama ini dianggap sebagai mangsa ternyata menjadi orang yang paling disyaki dalam kes ini. Kucing lah macam. Dia ialah Wadison Pasaribu. Menurut polis, sejak awal lagi mereka merasakan ada sesuatu yang tidak kena kerana setiap kali disoal siasat, keterangan Wadison sering tidak selari dengan bukti yang ditemui. Daripada keterangan jiran, polis dimaklumkan bahawa anak perempuan mangsa disuruh oleh ayahnya sendiri untuk keluar meminta pertolongan. Hal itu menimbulkan persoalan kerana ketika mereka tiba, Wadison masih terikat di dalam guni. Polis kemudian mendapatkan keterangan daripada anak perempuan mereka yang berusia 7 tahun. Kanak-kanak itu akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Dia mengaku melihat sendiri ayahnya membunuh ibunya. Selepas memperoleh keterangan itu, polis meningkatkan tekanan terhadap Wadison agar mengaku. Pada mulanya, dia menafikan semua tuduhan. Polis kemudian meminta bantuan ahli keluarga untuk memujuknya. Akhirnya pada malam itu, Wadison mengaku bahawa dialah yang membunuh isterinya. Kejadian itu bermula daripada gurauan biasa antara suami isteri. Patri dikatakan berseluruh dan bertanya mengapa Wadison sudah tidak lagi memberikan wang kepadanya, malah menyindir kemungkinan wang itu diberikan kepada wanita lain. Kata-kata itu membuatkan Wadison tersinggung kerana menganggap dirinya dituduh berlaku curang. Pertengkaran yang pada mulanya kecil kemudian semakin memuncak sehingga Wadison hilang kawalan. Dia kemudian mencekik leher isterinya sehingga Patri meninggal dunia. Selepas menyedari apa yang telah dilakukannya, Wadison dipenuhi rasa menyesal. Dia kemudian cuba membunuh diri dengan melilit tali pada lehernya sendiri, memukul dirinya serta menghentakkan kepala ke dinding. Namun selepas itu, dia cuba mereka cerita seolah-olah rumah mereka telah dirompak. Dia menggeledah seluruh rumah supaya kelihatan seperti pencuri sedang mencari barang berharga. Dia juga merosakkan pintu belakang bagi memberi gambaran bahawa perompak memasuki rumah melalui laluan itu. Selepas itu, dia mengikat kedua-dua tangan isterinya ke belakang. Tidak cukup dengan itu, Wadison turut memasukkan dirinya sendiri ke dalam sebuah guni. Dia kemudian menyuruh anak perempuan mereka yang berusia 7 tahun keluar meminta pertolongan dari jiran tetangga. Akhirnya sandiwara yang dirancangnya berjaya dibongkar oleh pihak polis. Sukar untuk dipercayai, hanya kerana satu gurauan, seseorang boleh bertindak sehingga sanggup membunuh. Jika benar dia tidak berlaku curang, mengapa dia begitu cepat melenting? Hasil siasatan yang lebih mendalam mendapati tindakan Wadison bukan hanya berpunca daripada kata-kata isterinya. Di sebaliknya, dia sebenarnya menyimpan satu rahsia besar yang tidak diketahui oleh sesiapa. Wadison dikatakan sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Polis menyebut Wadison mengaku sudah tidak mencintai isterinya lagi. Dia juga didakwa bimbang mengenai hak penjagaan anak-anak mereka jika berlaku perceraian sehingga memilih jalan yang salah. Apapun motif sebenarnya, yang paling menyedihkan ialah nasib 2 orang anak mereka yang terpaksa menyaksikan sendiri tragedi yang merenggut nyawa ibu mereka dan dilakukan oleh ayah mereka sendiri. Itu pastinya akan meninggalkan trauma buat selama-lamanya. Setelah melalui proses perbicaraan, akhirnya Wadison Pasaribu menerima hukuman atas perbuatannya.
Pada 26 November 2025, mahkamah menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara selepas dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap istrinya. Namun sebesar manapun hukuman yang diterima, ia tetap tidak mampu mengembalikan Patri yang telah pergi buat selama-lamanya. Inilah antara tragedi rumah tangga paling menggemparkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebuah kisah yang pada awalnya kelihatan seperti sebuah kematian yang penuh misteri, namun akhirnya membongkar satu pengkhianatan yang tidak pernah disangka. Fani Amalia berasal dari desa Kawangrejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dia ialah istri kepada Randy Setiawan, seorang pengawal keselamatan yang bekerja di kebun mumbul. Pasangan ini menetap di perumahan karyawan Afdeling Dampar, sebuah perumahan yang disediakan untuk pekerja ladang. Randy dan Fani sebenarnya masih dalam fasa awal perkawinan, baru 9 bulan mendirikan rumah tangga. Dalam tempo yang singkat itu, mereka menjalani kehidupan seperti pasangan suami istri yang lain. Randy bekerja untuk menyara keluarga, manakala Fani menguruskan hal ehwal rumah tangga. Di mata keluarga dan jiran tetangga, mereka dikenali sebagai pasangan suami istri yang cukup harmonis, cukup sederhana, dan kelihatan bahagia. Namun tanpa diduga, kebahagiaan yang mereka kecapi akhirnya musnah akibat satu tragedi yang menyayat hati. Segalanya berubah pada pagi 27 Oktober 2019. Fani ditemukan meninggal dunia di dalam bilik rumah mereka. Ketika jasad Fani ditemukan, Randy pula tidak berada di rumah. Sebelum itu dia dikatakan keluar untuk membeli ubat di sebuah farmasi kerana mendakwa istrinya sedang sakit. Mendengar berita kematian istrinya, Randy menangis histeria dan seakan-akan tidak mampu menerima kenyataan bahawa istrinya telah pergi dengan cara yang begitu tragis. Sukar untuk dibayangkan bagaimana perasaan seseorang apabila kehilangan insan tersayang secara mengejut. Lebih-lebih lagi ianya berlaku dalam sebuah tragedi yang tidak pernah diduga. Jenazah Fani ditemukan dalam keadaan terbaring di atas katil dengan sebilah pisau masih tertusuk pada bahagian perutnya. Wajahnya pula ditutup dengan sehelai kain berwarna merah, manakala pisau itu ditutupi dengan sebuah boneka. Pada mulanya kematiannya disangka sebagai bunuh diri, namun siasatan polis kemudiannya membawa kepada satu penemuan yang mengejutkan. Tidak semua tangisan lahir daripada penyesalan, ada juga yang mengalir demi menutup kebenaran. Air mata mampu mengundang simpati, namun di sebaliknya kadangkala tersembunyi sebuah pembohongan yang sukar dibaca. Polis mendapati terdapat beberapa kejanggalan di lokasi kejadian yang tidak selari dengan teori bahawa Fani telah menamatkan riwayatnya sendiri. Hasil siasatan kemudian membuktikan bahawa Fani bukan meninggal dunia akibat perbuatannya sendiri. Sebaliknya menjadi bangsa pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Randy Setiawan. Segalanya berpunca dari pertengkaran berkaitan masalah keuangan. Randy yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dikatakan sering menyerahkan sebahagian besar gajinya kepada Fani untuk menguruskan keuangan keluarga. Namun apabila dia meminta semula sebahagian wang itu, Fani dikatakan sering menjawab bahawa wang itu sudah habis dibelanjakan. Menurut Randy, istrinya tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemana wang itu digunakan. Hal itu menyebabkan mereka sering bertengkar. Pada hari kejadian, pertengkaran itu memuncak sehingga Randy mengaku menikam istrinya menggunakan sebilah pisau. Dia kemudian menutup mulut mangsa dengan sebuah boneka bagi menghalang ceritanya didengari oleh jiran sekitar. Selepas kejadian itu, Randy mula mengatur langkah untuk menutup perbuatannya. Dia sempat menghantar mesej WhatsApp kepada dua orang ahli keluarga Fani, iaitu Frenda adik iparnya dan Suhartatik yang merupakan ibu saudara istrinya. Dalam mesej itu, Randy memberi alasan bahawa istrinya tidak dapat dihubungi dan meminta mereka berdua datang ke rumahnya untuk melihat istrinya yang sedang sakit. Untuk melengkapkan helanya, Randy meletakkan kunci rumah pada motosikal yang diletakkan berhampiran rumah supaya kedua-dua ahli keluarga itu dapat masuk ke rumah. Disitulah mereka menemui Fani dalam keadaan tidak bernyawa.
Randy yang mendakwa dirinya berada di Gebang ketika kejadian itu berlaku, memberitahu bahwa dia sedang menghantar sebuah bungkusan dan berniat singgah di farmasi untuk membeli ubat yang diminta oleh istrinya. Randy juga sempat mereka-reka cerita bahwa dirinya panik apabila tidak dapat menghubungi istrinya. Polis percaya ini adalah sebahagian daripada rancangan Randy untuk mengaburi siasatan. Ini bukanlah tangisan seorang suami yang kehilangan istri, tetapi tangisan seorang pembunuh yang cuba mengaburi mata dunia. Apa yang lebih menyedihkan, Randy mengaku sempat melihat album perkahwinannya bersama istrinya sebelum melakukan tindakan kejam itu. Kisah ini hampir menyerupai tragedi warisan Pasar Ibu. Seseorang yang kelihatan seperti orang paling berduka, akhirnya dikaitkan dengan kehilangan orang yang paling dekat dengannya. Apakah yang sebenarnya bermain dalam fikiran seseorang yang sanggup melakukan perkara sedemikian? Adakah tangisan itu lahir dari penyesalan atau sekadar lakonan kesedihan untuk mengaburi pandangan semua orang? Randy berdepan hukuman maksimum 15 tahun penjara. Walaupun keputusan resmi tidak diterbitkan secara meluas oleh media, dia tetap perlu membayar harga atas perbuatannya. Namun apa jua hukuman yang diterima, ia tidak akan pernah mampu mengembalikan nyawa Fani yang telah pergi buat selama-lamanya.